Assalamualaikum. Okey, terima kasih Fazrul Hisham yang berlintas langsung dari Auditorium P. Ramlee, Kuching, Sarawak. Dan sepasti untuk kita mendapatkan gambaran bagaimana ialah intipati utama yang perlu kita ketahui berkenaan dengan hari penamaan calon sempena dengan ialah untuk pilihan raya kecil yang berlangsung di Jepak Bintulu pada ketika ini. Seketika nanti kita akan bersama sekali lagi bersama dengan sahabat pelapor kita di lokasi kejadian untuk kita mengetahui pengesahan yang akan dilaksanakan oleh pegawai pengurus pilihan raya di N67 Jepak. Sepasti untuk kita mengetahui berapa penjurukah yang akan berlaku di DUN Jepak ini dan siapakah antara nama-nama yang disahkan bertanding untuk pilihan raya kecil Jepak kali ini. Itu akan kita bawakan seketika nanti. Namun pada ruang ketika ini kita ingin memberi fokus kepada bagaimana untuk kita meningkatkan tahap kesedaran kita khususnya dalam aspek keselamatan di laut. Jadi perkara ini perlu kita berikan perhatian terutamanya sekarang ini kita menilai keadaan cuaca yang negara kita telah pun menghampiri perubahan atau peralihan monsun timur laut. Jadi hari ini kita bersama dengan Lieutenant Commander Maritim Muhammad Faizal Marui, juruterbang AS365N3. Betul tak sebutan itu? Ya tuan, betul. Okey, kita nak berbicara berkenaan kesedaran keselamatan di laut. Mungkin untuk permulaannya mungkin kita boleh kongsikan kepada penonton peranan tuan sendiri di bawah APMM. Bagaimana? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lieutenant Commander Muhammad Faizal bin Marui. Actually saya adalah juruterbang di Agensi Penguasaan Maritim Malaysia. Asalnya saya adalah juruterbang di TUDM dan dipinjamkan di APMM sejak 2007 lagi. Dan pada 2017 saya ditukar lantik dan diserapkan secara tetap di APMM sehingga kini. So alhamdulillah dah 16 tahun saya berkhidmat di APMM. Dan peranan saya adalah sebagai orang yang menyelamatkan dan melakukan operasi search and rescue di lautan. Bermaksud jika berlaku apa-apa kecemasan, pihak MRCC, APMM mendapat panggilan daripada pengadu. So badan yang bertanggungjawab dan kami adalah orang yang akan pergi menyelamatkan mereka. Itu tugas kami sebenarnya. Wow, tugas yang sangat penting sebenarnya untuk tugas cari lamat di bawah kuasa APMM sendiri. Dan ialah kalau kita menilai dari aspek keselamatan ini kan, apa sebenarnya yang perlu kita perincikan berkenaan aspek keselamatan ini yang perlu diketahui oleh semua orang masyarakat berkenaan keselamatan di laut, tuan? Betul, tuan. Okey, bila aspek keselamatan ni kita katakan semua orang dah sedia maklum apa yang perlu buat di laut, apa yang kita perlu bekalkan, apa yang perlu kita ada. Cuma saya bercakap dari perspektif saya yang orang yang berkecimpung dan orang yang pergi menyelamatkan. Yang apa yang saya boleh katakan sekarang adalah apabila orang-orang yang pergi ke laut yang tidak menitik beratkan keselamatan, yang tidak memakai seperti life jacket. Okey, kita maklum bahawa life jacket bila dipakai ni kita akan rasa panas. Itulah sebab utama kenapa ramai orang tak nak pakai life jacket. Tetapi perbezaannya bila anda memakai life jacket dan saya pergi ke laut untuk menyelamatkan anda seperti mencari jarum di atas tepung. Wow. Saya sangat susah untuk menjumpai anda. Dan tetapi kalau anda memakai life jacket dengan life jacket itu bercolor oranye ataupun merah, so kami mudah dan kami memudahkan kami untuk pergi menyelamatkan anda. Itu adalah perbezaan yang sangat besar dan sangat-sangat penting untuk kita wawarkan kepada semua, kepada keluarga, kepada adik-beradik bahawa sekarang pun kita dah ada life jacket yang sangat simple dan sangat murah. Ada dah jaket di Shopee, di ni kita boleh beli berharga RM80-70 sahaja. Hanya pakai di pinggang. So at least daripada tak ada apa-apa, betul, dia akan membantu anda di kala perlu. Dan bila di laut ni tuan-tuan, bila berlaku dia timur monsun laut ini, keadaan daripada bulan November hingga Mac, keadaan laut adalah sangat bergelora. Dan tiupan angin sangat tinggi daripada biasa. Dan keadaan laut walaupun kita boleh cakap kita pandai berenang, kita ada experience berpuluh tahun di laut, kita tak kisah pasal kejadian. Tetapi bila kita berada di keadaan kecemasan, life jacket itulah nyawa anda. Itulah untuk kita gambarkan kepentingan untuk menggunakan life jacket ataupun jaket keselamatan ini. Ialah bagaimana pandangan tuan sendirilah ialah dalam situasi sekarang ini kita menyentuh berkenaan aspek keselamatan di lautan ini. Ada dalam kalangan pengendali-pengendali yang mengendalikan sukan air
tidak mementingkan berkenaan penggunaan life jacket ini. Ialah dari segi pengangkutan juga kita lihat sering kali diabaikan. Jadi bagaimana situasi ini sebenarnya boleh mendatangkan situasi yang lebih buruk lagi, tuan? Okey. Benda ini adalah betul-betul tolak kepada tanggungjawab masing-masing. Sebagai syarikat ataupun pengelola kepada event tersebut, dia perlu menyediakan keperluan yang sepatutnya. Tetapi kita sebagai orang yang terlibat dalam aktiviti tersebut dan kita yang tahu kita akan pergi ke laut, kita akan mengalami satu perjalanan yang baru yang kita tak tahu apa jadi pada kita. So kita sendirilah kena pakai, kita sendiri kena adakan. Kalau benda itu tak ada, kita tanya. Kalau benda itu perlu kita beli, kita beli. Bermaksud, even kalau saya ada keluarga saya yang seorang nelayan ataupun yang akan plan untuk pergi kepada isteri-isteri yang selalu suami-suami pergi ke memancing dan sekarang bila nak cuti sekolah, nak pergi naik bot ke pulau-pulau. So kita kena titik berat benda ni. Tak ada, tanya. Ataupun beli sendiri. Dengan berharga RM70, RM80, saya rasa tak ada masalah lah. Untuk kita adakan secara personal dan pakai sendiri dan insya-Allah benda itu membantu. Membantu untuk menyelamatkan nyawa kita. Jangan kita gadaikan nyawa kita dengan mengabaikan aspek keselamatan seperti penggunaan life jacket ini ataupun jaket keselamatan. Okey, tuan sendiri dah berapa tahun bekerja? Saya alhamdulillah dah 16 tahun tuan di FMM. Oh, 16 tahun. Satu tempoh yang agak lama. Jadi mungkin kita boleh kongsikan juga kepada masyarakat dari segi pengalaman tuan sendiri dalam operasi mencari lamat. Ialah mungkin ada tragedi-tragedi yang mungkin tuan sendiri tak boleh lupakan, tuan. Ya tuan, sepanjang saya 16 tahun di FMM, pelbagai operasi yang kita telah jalankan dan kita telah lakukan. Ada dua peristiwa yang saya ingat sampai sekarang. Peristiwa pertama adalah perkara yang baik dan peristiwa kita yang menyayat hati. Kita go yang baik dulu. Okey, peristiwa yang baik ini berlaku pada 2012, Ogos 2012 di Pulau Paya, Langkawi. Okey, ada satu kejadian, satu bot nelayan telah nelayan capsize dan penumpangnya ada dalam kru bot ada dalam 4 ke 5 orang. Okey. Dan pada masa kejadian panggilan telah dilakukan dan MRCC telah bertindak untuk mengangkat mantap bot maritim Malaysia untuk mencari di kawasan pencarian. Dan kawasan pada masa itu adalah bergelora dan angin kuat. So even bot maritim Malaysia telah berada di kawasan tersebut disebabkan oleh laut yang bergelora, kita punya view di atas kapal akan dilindungi oleh ombak. So itu disebabkan susah nak jumpa. Dan alhamdulillah masa saya sampai di area, saya dapat melihat bot maritim tengah membuatkan pemantauan, tengah buat pencarian dan alhamdulillah saya terus jumpa 4 orang yang telah berada di situ dalam 24 jam, tuan. Wow. Dan cara mereka ikat bersama badan mereka dan mereka berpaut kepada tong. Tong ikan tu tersebut. So alhamdulillah walaupun dia memang dia tak pakai life jacket, tetapi disebabkan diorang mungkin ada dia orang berfikir dan dapat bersatu di situ dan kami dapat menyelamatkan mereka dan bot kami memberi bantuan arah kepada bot untuk pick up dan bawa ke jeti untuk dibawa ke hospital. Oh, jumlah mangsa 4 orang. 4 ya. 4 orang semuanya selamat. Alhamdulillah semua selamat pada masa itu. Satu lagi sisi cerita yang lain mungkin yang agak menyayatkan hati tadi. So kalau kita ingat dulu pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 di semasa musim-musim perayaan. So kita selalu didengarkan dengan kisah bot-bot karam oleh penumpang-penumpang yang daripada warga Indonesia nak pulang ke Indonesia secara haram. Kejadian tersebut pada tahun itu berlaku di sekitar kawasan Morib dan kawasan Tanjung Sepat. Tetapi pada Ogos 2015 kejadian pertama kalinya berlaku di bahagian Sabak Bernam dan Bagan Datuk. Satu kapal telah capsize dan penumpang dalam anggaran 30-40 orang pada masa itu, tuan. Dan masa kejadian itu memang cuaca buruk disebabkan lebih muatan, tidak memakai life jacket dan mereka capsize. Separuh telah terjadi diselamatkan dan kami meneruskan pencarian lebih pada 3-4 hari di kawasan tersebut untuk mencari baki orang yang hilang. Dan pada hari kedua, ketiga tu saya dan kru kami sendiri pergi sebab kami akan berulang-alik ke Subang untuk pengisian minyak semua. Dan pada hari ketiga tu kami pergi, saya sampai di situ, saya terlihat
banyak sangat body dan jasad-jasad terapung di tempat kejadian, Tuan. So di situ kita rasa macam berlaku di suasana peperangan. Dia timbul. Dia macam apabila diorang lemas dan dalam masa 2-3 hari body tersebut akan timbul, dan di situlah kita akan meneruskan pencarian untuk membawa body tersebut ke JT untuk proses pengecaman dan also untuk diuruskan seterusnya. Pada waktu tu berapa ramai korban, Tuan? Saya rangka dalam belas-belas macam tu, Tuan. Sebab kita pun, itulah dalam situasi di laut ni, Tuan. Kita tak boleh jangka. Sebab bila hilang tu, Tuan bayangkan kita nak mencari satu tempat seluas mata memandang. Dan kita tak ada punca, tak tahu dia di mana. Bila kita tak ada exact position untuk menyelamatkan dia. Dia adalah berdasarkan kepada kita punya kebijaksanaan kita untuk mengagak dan memplan kat mana agaknya dia drift. Bila berlaku kejadian, dia akan dibawa arus. Disebabkan oleh angin dan sea state apa semua. So benda tu adalah kita boleh cakap secara rezeki masing-masing kalau Allah nak jumpukan kita. Betul. Dan sebab itulah saya menitik beratkan, kalau kita ada life jacket, anda mudah dilihat di tempat kejadian, saya dan kru kami akan datang mudah untuk menyelamatkan Tuan. So pada masa yang kejadian yang menganyai hati tu, saya teringat lagi ada satu body yang mana budak perempuan memakai jaket color pink. Memang persis seumur anak saya pada masa itu, dalam 5-6 tahun. Pada masa itu bayangkan laut sangat bergelora, body dia, jasad tersebut kecil, dan semasa kru FMM ingin mengangkat dia ke kapal, tidak boleh sebab body itu menghempas kapal yang sangat, sebab dia terlalu kecil. Dan saya mengarahkan bot untuk beredar seketika, dan kami pergi ke body tersebut. Saya menurunkan saya punya penendang penyelamat, turunkan untuk mengambil jasad tersebut secara proper dan masukkan jasad tersebut di dalam kami punya rescue basket, bawa dia naik ke helikopter, dan selepas itu baru kami transfer semula ke kapal FMM untuk dibawa ke JT. So itulah yang saya katakan tadi, benda yang saya ingat sampai sekarang, Tuan. Wow, cerita tu sangat menyayat hati. Yalah. Kita dengar pun agak sedih. Betul. Ialah satu perkara kalau kita boleh elakkan, ialah peratusan untuk hidup itu mungkin ada kalau kita menggunakan life jacket ataupun jaket keselamatan. Dan ya Tuan, kalau kita nak kongsikan kepada penonton bagaimana tips-tips survival sekiranya ialah seseorang tersebut berada di tengah lautan dengan life jacket. Betul. Apa tips survival yang penting, Tuan? Okey, untuk situasi begitu, yang pertama sekali kita kena tenang. Kita tak boleh gelabah. Walaupun anda memakai life jacket sebesar mana pun, kalau anda tidak tenang, anda akan lemas. So kita perlu tenang, dan bila kita telah inflatekan life jacket kita boleh berada di atas air dengan keadaan tenang, dan kita boleh berlongak ke atas. So kita kena make sure kepala kita sentiasa berada di atas, dan kita kena save our energy. Jika kita ada ramai orang di situ, kita akan berkumpul bersama-sama mereka dalam satu kumpulan. Sebab bila kita dalam satu kumpulan, pasukan penyelamat datang, dia akan lebih senang nampak. Itu reason dia. So dan bila kita duduk dalam satu kumpulan, kita akan senang untuk support, untuk bagi moral, dan kita boleh adalah benda yang kedua selain daripada life jacket adalah kekuatan diri kita untuk survive. Itu adalah perkara yang paling penting, Tuan. Nak minum macam mana, Tuan? Kalau contoh kita dalam situasi ada orang kata jangan minum air laut, nanti makin dehidrasi. Betul. Kita memang tidak boleh, adalah haram untuk minum air laut. Dan body kita boleh bertahan selama 24 jam selepas last meal kita. So bermaksud kalau berada kita laut, kalau kita di atas kapal ke, mungkin kita ada bekalkan apa-apa kan. Tetapi kalau berada kita di laut, kita hanya diri kita dan life jacket, kita insya-Allah boleh tahan dalam masa 24 jam. Dan within that period, FMM akan datang membantu, FMM akan mencari anda, dan jika anda menggunakan peralatan yang betul,
Kami, anda bersedia untuk menghadapi situasi itu, anda tenang, insya-Allah kami sampai dan kami akan menyelamatkan anda. Okey, satu tugas dan juga peranan yang sangat besar yang digerakkan oleh APMM sendiri untuk khususnya bagi proses cari lamat ialah mangsa-mangsa yang berlaku kecemasan di lautan dan sebagainya. Apapun kita ucapkan terima kasih kepada Lieutenant Commander Maritim Muhammad Faizal Marwi. Terima kasih atas perkongsian pengalaman, cerita yang pastinya memberi kesedaran kepada kita semua pentingnya untuk kita memakai life jacket ataupun jaket keselamatan untuk kita melakukan apa jua aktiviti-aktiviti laut. Terima kasih tuan perkongsian kali ini. Terima kasih. Okey penonton, daripada itu kita nak terus saja beralih ke cerita pagi Pulau Pinang iaitu berkenaan Belanjawan 2024. Terus saja bersama dengan Sharmila Rastam yang sudah pun bersedia di sana. Mengimbangi tanggungjawab fiskal